Apek nak cerita cara Apek belajar tajwid berbanding dengan orang lain. Bukan untuk nak pelaga-lagakan, tapi untuk beritahu pengalaman sendiri dan kenapa Apek agak prihatin satu lagi dogma yang menjadi amalan orang kita. Dan ini pandangan saya. Dan alhamdulillah saya tahu tentang soal selok-belok sedikit, bab fiqh, bab baca Al-Quran dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semasa Apek memeluk Islam dulu, memang tak tahu apa-apa. Jadi saya berhenti sekolah tingkatan 6 atas awal masa itu di SFI, San Francisco Institute di Melaka, untuk tumpu sepenuh masa dia kepada mempelajari agama Allah. Dan masa tu tak tahu pun apa subjek ni, tak tahu apa itu fiqh, tak tahu apa itu tauhid, tak tahu apa itu tasawuf. Dan apabila berhijrah ke Institut Dakwah Pekim di Jalan New City awal tahun 80, mungkin bulan 3, Apek diperkenalkan kepada bab fiqh, iaitu mengenai perbuatan. Cara bermula dengan bab taharah, beristinja. Ada orang kata, ada orang beli di China ini tidak ada tempat cebok ke penipit untuk air, pipe air untuk basuh. Kita bermainan najis macam mana. Jadi dalam bab istinja, kita guna batu, daun, kertas dan sebagainya. Dan juga ini ambil wuduk. Kalau tidak ada air, kita ambil pasir. Kalau tidak pasir, ambil sebuk. Sebuk bedak pun boleh. Kalau tak ada sebuk, katakan kita dalam penjara, ada tembok, kita terperangkap dalam bangunan, tepuk kat tembok. Ini Apek belajar. Dan bagi orang yang mungkin tak belajar, saya anjurkan dia belajar dengan cepat supaya tak jadi ganggu. Ya, kerana fiqh ni perbuatan, dia jambatan, dia alat untuk kita sampai hakikat, dia syariat. Jadi kita pergi bab hakikat, bab tauhid. Apa tujuan kita belajar Al-Quran? Al-Quran itu risalah. Dia ada makna. Dan banyak orang keliru. Banyak cara orang membaca Al-Quran ni. Terpaksa saya bersuara kerana saya ada belajar. Sepatutnya anggap saya sebagai ustaz, tapi saya tak mau digelar begitu. Saya cuma cerita pengalaman saya dan pengamatan saya dan pandangan saya, pendapat saya, perhatian saya terhadap gejala dogma-dogma demi dogma yang masih jadi amalan umat. Dah 43 tahun Apek memeluk Islam, dapati benda yang sama. Orang dewasa, orang dah tua, orang dah pencen masih mengikuti kelas tajwid. Dan tak habis-habis kerana ia kos melepas. Kalau kita habis sejam tajwid, kita rugi sejam bab tauhid. Kalau kita ambil 1 jam tauhid, kita rugi 1 jam bab tasawuf. Jadi pentinglah kita lepas, macam saya bagi analogi. Kita tujuan hidup banyak. Kena belajar, kena jadi terpelajar, kena dapat sijil. Lepas tu kena ada pekerjaan, kena dapat duit, kena loan kereta, kena ada rumah, baru kahwin. Saya bagi pendapat kahwin lebih wajib. Dan ikut zaman sunnah ke sirah ke, ada orang kahwin tanpa tunggu kerja. Saya kahwin sebenarnya tak tunggu rumah, tak tunggu kereta. Ya, saya ada kereta sewa lah. Sewa beli tapi bukan saya punya lagi. Saya memang mengamalkan kahwin dulu. Tak adalah tunggu duit banyak, duit simpanan, hantaran kena banyak. Allah pemudahkan bagi saya. Alhamdulillah. Bermaksud bila kita ada ilmu, ilmu menentukan kepada kita sunnah yang dikendaki, apa lebih penting.
mana yang tak penting kita mesti sanggup tinggalkan. Itu sebab bagaimana nak pecah dogma asyik tajwid. Tajwid tadi baru saya terbaca kat FB. Mereka kata anak tafiz tajwid semua berterabur. Tok Imam baca berterabur. Ini salah penting sangat tajwid. Jadi Apik pun terfikir kenapa sampai bila. Dan saya saksikan sendiri. Saya baca sendiri. Dan saya perhati bila orang mendekati ustaz yang berilmu. Yang balik dari Timur Tengah. Awak pergi tanya dia bab tajwid. Sepatut awak tanya dia bab siasah ke, bab tentang kesihatan ke, bab tentang sains ke, bab tentang sirah ke. Banyak bab fardu kifayah kerana surah At-Taubah kata jangan semua turun habis satu bidang sehingga tak tinggal orang bidang itu. Ini hukum-hukum dalam Islam dan Islam tu mudah, Islam tu logik, rasional, fitrah. Bagi kesejahteraan kita dan tujuan syariah ya untuk keselamatan diri. Tengok apa jadi perang yang lepas. Habis semua kena bakaf sinun kan, kena cucuk kan. Jadi ini satu malapetaka bagaimana umat tak mampu pertahankan diri. Seolah sama, bukan seolah sama dengan masa Abbasiyah Baghdad dilanggar Mongol, dicincang, dirogol anak-anak gadis orang Islam. Dirogol. Begitu banyak anak luar nikah tau. Ini sejarah, ya hitam, kita tak mau ulangi. Ulama-ulama disembelih begitu saja. Khalifah digulung dalam tikar, dipijak-pijak sampai mati. Ya, kejutan. Tapi Allah gantikan Baghdad itu dengan orang Mongol masuk Islam, separuh masuk Islam. Kembangkan sampai ke India itu yang kita ada Khan semua, Shah Rukh Khan. Tapi ada orang kata Mughal Empire tak sama Mongol. Sejarah mesti ada asbab wasabab. Bukan Islam tu tiba-tiba terjun daripada langit. Jadi sekarang ada umat yang akan pergi. Ada umat yang wa in tatawallau yastabil qauman ghairakum. Akan digantikan dengan umat yang lain. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan kita rasa selamat. Sekarang saya beritahu awak asyik dengan tajwid tak selamat. Kerana awak ketinggalan bas. Kadang umat semua tak kahwin. Dia semua tunggu ada kereta, ada rumah. Tak ada satu orang mengkahwin. Bukan ke malapetaka. Jadi kena Tok Imam. Kalau Tok Imam tak sedar, kena ada makmum tegur. Saudara semua, kita ini sekarang dalam keadaan cemas. Kita tak ada seorang pun mempertahankan diri kita. Rumah kita tak kemas. Tidak ada orang buat pertahanan bintu. Tak ada orang buat bintu. Rumah ini tengah memahat. Tapi bintu tak ada, orang boleh ceroboh. Orang boleh rogol anak dara kita. Jadi wajib sekarang tinggalkan yang lain. Dapur tinggalkan. Orang kata dapur pun wajib. Kalau tidak berdosa, Allahu Akbar. Jadi bagaimana nak beri amaran kepada umat kita sekarang? Tajwid itu saya kata tak berdosa, bermakna tinggalkan sekarang. Sudah krisis. Sudah emergency kan? Sudah kecemasan. Rumah kau tengah terbakar. Tak ada waktu nak belajar tunggu bomba. Tak ada waktu nak pergi telefon bomba. Engkau sekarang kena ambil air pergi. Tolong simbarkan api yang merebak. Sekarang umat tenggelam. Umat dalam keadaan lemas. Bukan cemas. Lemas. Awak masih sebut tajwid lagi. Tengok 1001 perkara sekeliling kita yang tidak terurus. Apek di Guangzhou ini bukan berseronok makan angin. Apek datang sini, perhati dan fikir macam mana nak putus rantaian coyan non alif. Tak bisa. Tak bisa. Kita kena bersatu dulu. Dan untuk bersatu dulu kena berilmu. Dan untuk berilmu kena tinggalkan benda yang buang masa. Buang masa. Contoh berkahwinan lah. Orang tengah kumpul hantaran 20-30 ribu. Saya kata tak wajib. Tak berdosa. Tapi orang tak nak tinggalkan adat ini. Saya tahu. Saya campur kalangan kamu. Saya bertanya berapa harga ini 4 tiang. Berapa harga ini anak dara? 4 tiang. Dia dapat 6 tiang. Walaupun dia orang bogey, seorang Sabah. Dia ada 8 anak. 2-3 anak kerja government, 2-3 anak. Saya tahu, saya tanya latar belakang orang yang saya kunjung. Jadi, saya tengok keadaan ekonomi kawan. Saya tengok keadaan dia berhutang.
Ya, saya jumpa ada orang berhutang macam mana Apek nak selesaikan hutang saya. Macam mana Apek saya nak lepaskan tanggungan Along macam mana Apek. Macam mana Apek saya nak kahwin balik. Macam mana Apek saya nak berniaga balik. Macam mana Apek saya nak makmur balik. Saya tengok macam mana Apek saya ada anak. Saya ni ibu tunggal. Saya ni asnaf. Merata dalam keadaan meminta-minta berpecah belah. Saya minta sekarang bersatu. Tapi tak boleh bersatu kerana berbagai mazhab. Saya panggil orang Wasabi, cubalah berdamai dengan Sunni. Sunni berdamai dengan Wasabi. Enggan masing-masing. Degil. Jadi sekarang saya baca ayat amaran Allah. Wat in tatawallau yastabil qauman ghairakum. Bukan ayat Apek tau. Apek bukan bangga nak baca ayat tu. Jika kamu berpaling daripada peringatan Allah, niscaya kami gantikan kamu, datangkan kamu dengan satu kaum bukan sama dengan kamu. Gantikan kamu, musnahkan kamu. Ini amaran Allah bukan Apek tau. Jadi kalau besok berlaku, jangan kata, itu Apek dah cakap. Bukan. Allah dah royak dalam Quran. Apa yang keutamaan. Tapi umat ini degil. Tajwid tidak utama. Siapa yang pergi angkat tajwid? Saya nak tanya kau. Inilah pendeta-pendeta ini. Allah tidak cari dalam Quran. Yang tilawatil Quran ini, Ustaz sendiri pun beritahu saya. Salah orang kita maksudkan melagu-lagukan Quran. Bukan. Dia memakmurkan Quran. Mengangkat Quran dengan suara kita. Ya. Dia betul sekali datang dari hati yang takwa. Begitu juga Masjid Dirah. Masjid yang diharamkan Nabi jejak kaki masuk. Yang tutup pintunya. Yang enggan orang masuk. Kononnya SOP. Itu bukan memuliakan Allah. Itu Dirah. Tidak ada takwa. Haram kamu jejak kaki. Ini ayat Allah dan surah Al-Baqarah. Dan surah At-Taubah. Saya jumpa dalam 3 tempat. Mereka memberi minum kepada orang-orang Hujaz. Di Kaabah itu. Itu orang Quraisy. Allah kutuk. Kamu melakukan ini bukan untuk muliakan hamba-hamba Allah. Jadi kita kena baca asbab ayat itu. Asbab nuzul penting. Orang kata banyak kena belajar bahasa Arab. Tajwid. Tajwid kena idgham wajib guna, ikhfa, iza, mad jaiz, mad lin. Ya. Jadi bila berlaku nak tunggu sampai semua tu habis, awak ketinggalan bas. Kena cek betul ni, cek betul tu. Awak ketinggalan bas, awak tak sampai destinasi. Jadi mana lebih penting? Itu sebab ulama kita kena macam mana sebut, nak kena bangun. Kena bangun. Allahu Akbar. Umat kena bangun. Selama ini dikuasai satu elit. Yang Syekh Sufi saya beritahu. Beri amaran. Ini elit ni tak boleh. Mereka ni musuh. Kamulah alim ulama. Dan saya belajar dalam fiqh. Talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Bab fiqh boleh taklid. Masa mula saya solat, saya disuruh ikut. Dia kata taklid. Ya, saya taklid. Tapi saya taklid sehari sahaja. Taklid tajwid pun seminggu sahaja. Al-Fatihah pun saya seminggu saja. Saya sudah terhafal. Memang mula saya merangkak. Tapi saya tengok yang lain ni. Sampai hampir hembus nafas terakhir. Masih merangkak. Saya kata tak sempat tuan. Jangan kau merangkak bab tu. Sekarang bab tasawuf. Bab tauhid. Jadi, tapi ulama-ulama ni, pendeta-pendeta ni bagi kita formula. Jangan bimbang. Awak baca ni sekian ayat. Awak malam ini sekian. Lailatul Qadar awak baca. Awak hapus semua dosa kamu. Jadi, orang pergi mengejar benda itu yang tak ada nas. Berlawanan nas Allah. Dan sia-sia. Dan apa maknanya kalau awak hapus semua dosa? Kamu tak nampak ke sebenarnya dosa kamu apa? Ya. Jadi, kita tertipu. Jadi sekarang, Apek tak suka kerja ini. Tapi Apek nampak sangat depan mata. Apek tergerak hati. Kena sebutlah. Jadi saya dah sebut. Dah lepas tanggungjawab saya ya. Anda hentam-hentam lah Apek. No problem. You semua kawan pun hentam saya. Jangan kata awak. Kawan yang kenal Apek pun ambil tumpang sekaki. Pijak Apek. Tak apa. It's alright. I'm happy. Okay? Alhamdulillah.
Kalau silap saya tunjuk. Jangan kata, apa ni saja betul. Semua orang ni salah. No, no, no. I don't do that. I terbuka pada teguran. Saya siapa? Mana silap? Beritahu saya mana silap. Saya cakap sekarang keutamaan, maqasid, waqiah. Jadi ada ulama ubah fatwa. Bukan ubah fatwa, keluarkan fatwa baru. Kena buka tudung di Paris masa jadi fitnah besar di Paris. Semua yang tutup porda itu. Ulama keluarkan fatwa, buka tudung kamu. Kerana maksud ayat tersebut bukan timbul fitnah, bukan timbul orang kehormatan kamu. Faham tak? Orang kata kamu ulama. Ya, saya bukan ulama. Saya minta yang ulama itu tolong keluarkan fatwa sekarang. Bab tajwid. Tak ada orang keluarkan bahawa bab tajwid sekarang kedua. Yang penting kamu tahu maksudnya. Mahdi keluarkan. Dia ada keluarkan dia punya tafsir Al-Quran. Saya ada baca. Faham makna dia. Kerana kalau kamu tak faham makna dia. Macam kamu buat komputer. Kamu belajar komputer sains. Saya ajar kamu hacking. Saya akan beritahu kamu jangan meratib itu sifat 20 komputer, sifat 100 komputer, itu sempurna komputer. No, you pergi sekarang yang wakil sekarang komputer ini. Big currency, Bitcoin, itu blockchain. Saya ajar kamu sekarang. What is important? Garbage in, garbage out. Ini my sejahtera ini. Saya ajar kamu hacking sekarang macam mana. Ini penting, ini perlu, ini wajib. Macam perang. Kadang kita pergi perang. Anak panah. Kuda. Ke AK-47 yang Afghan tu pakai. Pakailah apa yang dia pakai. Itu yang dia berjaya. Dia ajar kau RPG. Belajarlah RPG. Awak cakap, kita nak sunat. Dia sepak kau turun daripada Khyber Pass tu. Itu Pashtun tu tembak kau. Campang kau masuk Kashmir tu. Ya, kamu ini, kita ni, otak kita ni sekarang banyak kolot. Saya cakap banyak kolot. Banyak tahayul. Banyak berangan. Banyak halusinasi. Tak bangkit. Macam mana bangkitkan umat ni? Dia tengah selimut, dia tengah selesa. Malam lalu tu kadar ini. Apa malam 10 terakhir. Saya sepak orang macam tu yang beritahu apa tu. Saya sepak dia, engkau sedar ke? Engkau diselimut syaitan. Saya yang cakap macam tu. Ya, biar orang sepak apa. Biar kalau apa gagal untuk membangkitkan umat ni tak apa. Orang lain, Allah akan hantar orang lain. Tapi Allah punya ayat tu tetap. You tak bangun is our problem lah. Not to say not my problem, is all our problem. So kita ni, either we wake up, we still asleep, we enjoying life. You dah umur berapa? Apa dah umur pencin dah. Jadi kita kena analyse muhasabah hidup kita. Kita kena tengok. Are you a failure? Kita kena admit. Ini Mira Tonggia saya baca. Allah, ini simptom tau. Dia satu simptom, satu gejala penyakit yang berterusan umat. So if you have the same paradigm, you not change. Kalau anda masih hantuk kepala kau atas dinding berkali-kali, tak tembus juga. Lebih 48 jam, engkau harus berhenti dan berfikir. Sudah 42 tahun, jadi engkau sudah berfikir, what is the problem? Apa masalah diri kita bila berubah? Saya dekat China ni. Bukan China tak ada problem. You sangka Xi Jinping ni senang ke? Dia kena kekalkan dia punya jawatan. Politburo, parti Kuomintang ke apa. Saya tak tahu ini masalah Taiwan ke masalah Hong Kong. Sekejap lagi apa pergi Hong Kong. Jadi apa perhati apa akan tanya politiknya, sosioekonomi. Kerana dalam tajuk berita, Amerika memang nak haramkan TikTok. Memang nak hapuskan ini Huawei. China ini cyber war dia. Semua manusia berperang. Awak berperang pasal awak punya periuk nasi. Mereka ni berperang nasib masa depan kau. Ni kaum kita pun. Everywhere. We are in turmoil. We are in change. We are under siege. Kita dalam keadaan terencat, tertekan. Keadaan memang perang sungguh. Jadi apa yang melahirkan semangat sepatutnya. What you should do kalau umat ini boleh bersatu. Biar kamu pergi ke depan. Tawan dunia kalau boleh. Tapi bolehkah dalam keadaan begini? Bukan wallahualam. Dah tahu dah. Tak boleh. I guarantee you. You cannot come up. You dah dekat bankrupt. Mufli itu paman niaga.
Lu asyik minta EPF, lu tak ada wang. Apa alah sikit wang lah, tapi apa punya wang mah. Apa mau travel mah. Ya. Jadi anda sekarang macam mana nak buat? How you want to come up? Follow me. Or else. Bagi apa satu chance. Ikut apa pimpin. Kita tawan China. Tak ada orang ajak. Lu ikutlah orang lain ajak. Lihat mau pergi Damaskus, lu pergilah. Tapi apa cakap pergi Guangzhou dulu. Lepas tu kita pergi Beijing. Kita pergi Mongolia, Rusia. Macam Mao Zedong dulu buatlah. Itu long march Long march macam mana? Berkawat. Perjalanan. Tak bahasa Melayu, tak tahu. Tapi saya cuba beritahu. Kita kena bangkit. Kita kena berubah. Itu saja. Kalau orang tak faham, pembaris itu tinggalkan. Apa tak blok? Apa mungkin senyum lah, tapi sedih lah. Masih tak nak berubah. Masih bangga dengan satu dua cebisan. Selain daripada itu kitab yang sebenar. Tak baca pun. Saya cabar mereka baca. Mari. Kenalah. Apa kena berantap lah. Kena berani Kena hunus pedang. Kena berantap. Sebelum masa tu. Semua. Shi Huangdi dulu negeri Cina. Dia berantap wilayah-wilayah sekeliling dia. Mongol. Genghis Khan. Dia terpaksa kalahkan musuh dia. Musuh ayah dia. Dia hampir mati tau. Dia terpaksa tawan 2-3 kabilah sekeliling dia. Sebelum itu menjadi gerombolan Mongol menawan dunia. Biji juga Apek. Apek kena berdepan 2-3 mazhab bodoh ini. Sunni, Syiah, Wasabi dengan Sufi. Tak dengar? Okey, Apek test balik lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.